Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini PRU dan Jeng Y di mana rancangan kita membincangkan aspirasi serta harapan generasi Y. Dan saya Syamzan Johari. Dan saya Ashwa Ismail. Kali ini kita bersiaran di Melaka di mana 750 tahun lalu lokasi ini, negeri ini menjadi antara pelabuhan entry port terpenting di rantau ini. Dan sehingga kini Melaka masih lagi menjadi lokasi yang penting, antaranya disebabkan oleh peranannya sebagai titik tengah yang menghubungkan antara Kuala Lumpur dan Singapura dan membawa bersamanya pertumbuhan dan juga kemakmuran ekonomi baik dari segi pelaburan dan juga pelancongan. Justru bagi kita memahami kedudukan generasi Y Melaka serta partisipasi politik Gen Y di Melaka, kita bawakan dua tetamu ke medan ikan bakar Muara Sungai Duyung ini, iaitu saudara Sashi Kanan, Exco Majlis Belia Melaka, serta saudara Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, iaitu Presiden Pertubuhan Belia Pemikir Muda PPM. Okey, soalan pertama saya. Bagaimana kita hendak memahami generasi Y, anak-anak muda di Melaka? Sashi. Ash, Ya. kalau kita lihat golongan generasi Y di negeri Melaka, kita harus melihat mereka dari segi beberapa faktor. Okay, pertama sekali umur. Okay. Sebab golongan-golongan ini dia akan bersama dengan umur-umur mereka. Pertama sekali antara umur 15 hingga 20, pemikiran mereka berlainan daripada mereka yang berumur 20 ke atas hingga ke 28, manakala dari 28 hingga ke 35 pemikiran yang berlainan dan dari 35 ke 40 pemikiran yang berlainan. Ini kerana dari muda tanggungjawab mereka adalah berlainan dan tanggungjawab yang bertukar di antara mereka akan membuat pemikiran mereka yang memikirkan secara kritikal, secara sensational dan juga secara praktikal. So umur memainkan satu peranan penting dalam generasi Y. Alright. Kedua adalah dari segi kaum. Malaysia sebuah negara yang mempunyai berbagai jenis kaum. Kita ada India, Cina, Melayu, Sing, Portugis di Melaka dan sebagainya. Alright. Dan setiap kaum mempunyai tradisi mereka yang berlainan. Dan ini tradisi mereka, cara mereka mengikuti tradisi dan agama mereka membuat pemikiran mereka berlainan. Okay. That is one. Yang ketiga adalah upbringing. Upbringing seorang golongan Y, generasi muda. Okay. Upbringing mereka bergantung kepada keluarga, adik-beradik dan sanak saudara mereka. Ini kerana apa yang mereka bertutur, apa yang mereka berbincang di rumah akan basically will affect their pemikiran. Alright. Then perkawanan, friendship, alright, kawan mereka dan persatuan-persatuan yang mereka terlibat. These are all the factors. Bagaimana Rafiq melihat Rafiq Tuan Padang selaku pemikir muda melihat kepada banyak program pula tu kan yang dilakukan ataupun yang didedahkan oleh Shashi tadi. Bagaimana kita untuk memahami kehendak mereka pula kerana ia berbeza mengikut geopolitik kawasan? Saya melihat Aswad dan juga Khairul, kalau Shashi melihat dari sudut yang berbeza, maksudnya dari segi berbilang kaum dan juga dari sudut pengkelasan umur itu sendiri. Tetapi saya lebih suka melihat nilai-nilai universal lah. Maksudnya nilai-nilai yang hampir sama, hampir semua belia mahukan. Jadi iaitu saya nampak yang paling penting sekali ialah saya lihat belia mana pun letaknya belia itu atau generasi muda, mereka mencari-cari identiti mereka. Mereka ingin mengetahui masih lagi dalam tempoh ataupun luang lingkup mencari personality ataupun perkara-perkara yang mereka ingin ikuti. Jadi saya fikir yang paling penting ialah bagaimana belia itu mengisi masa luang atau masa lapang mereka dan mengisi perjalanan hidup mereka. Itu yang lebih penting saya nampak. Dan kalau kita tengok perbezaan antara belia Melaka dan juga negeri-negeri lain, bagaimana kita membaca? Kalau kita lihat, bagi saya sebagai generasi muda, kita melihat generasi muda di Melaka ini specialitinya ialah kita ni diisi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti orang muda.
yang seperti mana yang kita semua tahu, kalau di luar Melaka pun mungkin dah tahu bahawa kerajaan negeri tanpa segan silu mengisytiharkan bahawa Melaka ini sebagai negeri belia. Jadi negeri belia ini sebenarnya adalah satu beza pengisian yang akan dilalui oleh generasi muda di Melaka ini. Kita ni, Aswad dan juga Khairul, tidak putus-putus lah program, aktiviti orang muda, baik dari segi sukan, dari segi ilmunya, dari segi rekreasi. Dan saya nampak inilah, kalau tidak keterlaluan saya katakan, beza generasi muda di Melaka ini, bahawa kita ini negeri belia, pelbagai program belia, dan belia di Melaka ini mendapat perhatian yang sewajarnya. Dan bagaimana perhatian-perhatian ini kalau diterjemahkan oleh anak-anak muda? Sokongan, adakah berbentuk sokongan secara sukarela ataupun sebagai satu, maaf saya katakan, ada sebagai satu paksaan? Bagaimana Rafiq lihat? Saya tak nampak ini sebagai satu paksaan, Khairul. Kalau kita lihat, saya sendiri sebagai anak Melaka generasi muda, saya tidak dipaksa. Rakan-rakan saya juga tidak dipaksa. Begitu juga dengan Shashi, Exco Belia Negeri Melaka, Shashi juga tidak dipaksa untuk menyertai program-program. Tapi kita dapat lihat momentum orang muda di Melaka ini begitu kuat sekali. Kita dapat lihat program demi program, dan saya percaya bahawa program ini bukan sahaja program yang kosong, yang tidak ada pengisiannya, tetapi lebih kepada satu perkara yang saya fikir penting untuk membentuk jati diri. Dan saya nak highlight kat sini juga bahawa salah satu sebabnya orang muda Melaka ni lain daripada tempat lain, kerana kita ni di Melaka, kita adalah ibu pejabat World Assembly of Youth terletak di Melaka. Jadi semangat belia dunia, bukan belia dalam konteks negeri, tapi belia dunia itu ada di Melaka. Saya percaya adakah dengan pelaksanaan program-program belia ini lah yang mencorak pemikiran Gen Y di Melaka? Saya setuju dengan kawan saya Rafiq tadi. Sebab aktiviti-aktiviti yang dijalankan di negeri Melaka yang bercorak belia, right, memainkan peranan, sebab partisipan daripada kesemua golongan, alright, belia di negeri Melaka dapat dilihat dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Dan juga kebanyakan belia-belia yang menyertai aktiviti ini membawa balik satu mesej yang positif. Satu mesej bahawa dalam hidup pencapaian adalah satu yang penting. Dan aktiviti ini dijalankan mengikut a lot of free time. Okey, Shashi, kita kena berhenti rehat seketika, dan selepas ini kita akan bincangkan bagaimana program-program ini kemudiannya akan membentuk corak pemikiran politik anak-anak muda Gen Y di negeri Melaka. Saya kembali jumpa selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam PRU dan Gen Y. Masih lagi bersiaran dari Medan Ikan Bakar Muara Sungai Duyung Melaka. Okey, Shashi, kita bincangkan mengenai banyak program-program kerajaan negeri di Melaka, dan pendapat Shashi, bagaimanakah melalui program-program ini kerajaan dapat meningkat sampai kepada anak-anak muda, sampaikan mesej dan juga penyertaan mereka ke dalam sejauh mana, kerana kita tahu anak-anak muda ni dia punya sifat dia lebih kepada agresif, semangat, aktivisme, ini semua jadi, ada. Macam mana kita nak engage? Adakah peluang atau you see sebagai satu peluang engagement yang cukup efektif? Depending on aktiviti-aktiviti yang dijalankan sebenarnya. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti-aktiviti yang mempunyai satu aggressiveness. Very simple example would be activity like extreme sports yang diadakan. Alright. Dan aktiviti extreme sport ni kebanyakan golongan-golongan belia yang menyertainya, alright, goes back with an extreme positive attitude. Sebab to achieve something dalam extreme sport, for example kita naik atas bukit tu. Okey, bukit yang dibina tu, bila dia naik, what kind of message that mereka terima adalah positif. Yang sebelum ini mereka tidak pasti mereka boleh menaik bukit. So setelah mereka menaik, alright, mereka mempunyai satu image dalam mereka, anything is possible, anything is achievable. So message yang disampaikan oleh kerajaan negeri kepada mereka adalah, to the youth generation Y sekarang adalah, alright, you can achieve anything if you want. The positive energy that is given to them.
Okey, kita melihat kepada ekonomi Melaka dan umum tahu kadar KDNK Melaka per kapita pun telah meningkat 2010 saja 41.3%. Ini fakta. Okey. Anak-anak muda melihat kepada fakta. Dan apabila anak-anak muda melihat kepada fakta, bagaimana pula dengan mereka ingin menggarap peluang-peluang yang ada di Melaka ini? Macam mana saudara melihat? Saya melihat Aswad, pertumbuhan ekonomi yang memerangsangkan dalam konteks negeri Melaka ini sememangnya memberi satu faedah yang begitu besar kepada anak-anak muda negeri Melaka. Yang penting sekali saya lihat bagaimana orang muda itu pandai menggunakan peluang yang ada. Kerana kalau kemajuan itu begitu pesat tanpa pandai diadaptasi ataupun digunakan peluang secara optimum, saya fikir ini amat merugikan generasi muda negeri Melaka. Dan dari segi peluang yang kita lihat dalam konteks Melaka ini, saya lihat begitu banyak sekali. Orang muda boleh menyertai sektor ekonomi, perniagaan dan sebagainya. Kita lihat gerai-gerai ataupun premis-premis dibina seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Dan kita lihat pelbagai kategori peluang diberikan. Kalau orang muda tak mampu nak sewa rumah ataupun kedai yang begitu tinggi kosnya, kita sediakan dalam bentuk yang lebih rendah. Contohnya uptown. Juga diwujudkan di negeri Melaka. Ada platform-platform lain dan juga booth dan sebagainya. Saya fikir tidak ada satu sebab orang muda akan tertinggal dalam konteks kemajuan ekonomi. Kadar pengangguran juga rendah di Melaka ini, antara yang terendah 0.8% untuk 2010. Betul. Antara perkara yang disentuh oleh kerajaan negeri adalah 12 subsektor pelancongan itu mengatakan Melaka adalah pelancongan belia. Jadi bagaimana kita nak belia sendiri melihat kepada inisiatif kerajaan ini? Adakah mereka faham ini adalah pelancongan belia? Kerana ini yang akan mencorakkan sikap mereka apabila ingin memilih atau memangkah undi ketika nanti. Ya, saya tertarik dengan apa yang Aswad kata sebentar tadi, bahawa untuk pengetahuan semua, Melaka bukan sahaja terendah di Malaysia, pengangguran 0.8%, tetapi terendah di negara-negara OECD. Negara-negara yang di bawah OECD, yang mana terdapat 33 buah negara yang saya tak perlu sebutkan di sinilah. Dan saya melihat bahawa kadar pengangguran yang rendah ini memberi satu makna ataupun bukti bahawa orang muda di negeri Melaka ini tidak ada sebab atau tidak ada ruang untuk mereka menganggur. Dan saya fikir yang penting sikap kita perlu mengambil peluang setiap apa yang telah diberikan oleh kerajaan. Dan pelancongan belia tu? Berkenaan dengan pelancongan belia, saya melihat pelancong di Melaka ini, kalau kita lihat tahun ini, tahun lepas 11 juta pelancong. Dan juga tahun ini diramal 12 juta. Apa yang dimaksudkan dengan pelancongan belia? Pelancongan belia, saya berpendapat bahawa antara yang kita boleh tekankan ialah aktiviti-aktiviti belia. Contoh, kita ada convention, seminar ataupun program-program belia. Seperti mana yang saya kata tadi, Melaka ni diiktiraf sebagai negeri belia. Jadi saya fikir kedatangan belia di seantero, bukan saja di seantero dunia tetapi seantero Malaysia juga memberi satu peluang ekonomi, iaitu seperti mana yang Aswad kata tadi, subsektor pelancongan belia itu memberi satu peluang kepada golongan belia. Kadar KDNK yang positif dan juga kadar pengangguran yang kita boleh katakan positif, itu fakta. Tetapi apabila engagement ataupun mendekati golongan muda, kempen fasa kritikal, Sashi melihat adakah mereka terpengaruh seperti yang kita sembang sebelum program bermula tadi? Sashi kata mereka tidak ingin melihat fakta, mereka ingin melihat something else. Apa itu something else? Basically, belia-belia kita sekarang ni, kita ni terlalu terpengaruh dengan internet. Internet dan SMS dan sensational news. Itu adalah satu kesan negatif kepada belia-belia muda. Bukan saja di negeri Melaka, saya percaya ke seluruh negara. Di mana fakta-fakta atau isu-isu yang tidak benar atau di-createkan, dicipta cuma untuk mensensasionaliskan sesuatu isu yang tidak benar, dibuat oleh golongan-golongan yang tidak baik, telah mempengaruhi golongan belia di negeri Melaka. Okey, soalan selepas ni okey, saya tahu Eki nak pergi rehat apa. Okey, selepas ni kita tengok adakah berbanding 2008 pilihan raya kecil merlimau dan kali ini pilihan raya umum ke-13.
adakah parti politik perlu mengubah cara kempen mereka untuk mendekati terutama golongan muda? Macam mana Itu kita jawab selepas ini. Tengok ke mana. Okey, bertemu lagi dalam PRU dan Gen Y, Ashwat. Okey, di Melaka kita tahu 419,009 orang pengundi berdaftar dan daripada 60,000 pengundi baru di mana 80%-nya adalah pengundi muda. Generasi muda. Okey, macam mana kita nak faham tentang corak pengundian ataupun sikap mereka nanti? Kerana kita tahu kita melihat 2008 kemudiannya pilihan raya kecil Melimau. Untuk kita tahu bagaimana kempen terbaik, strategi terbaik untuk masuk ke setiap segmen pengundi yang telah pun muda, yang telah pun Shashi dan juga Rafiq gariskan tadi. Macam mana Rafiq melihat? Saya ada beberapa perkara Aswad saya nak ketengahkan. Yang pertama saya lihat seperti mana kata tadi Aswad, corak kempen saya fikir corak lama perlu diubah. Kempen tu Antaranya macam mana? kempen turun padang pada saat-saat akhir. Saya fikir itu sudah patut dibuang oleh pemimpin-pemimpin kita kalau ingin mengekalkan kuasa. Dan juga saya melihat bahawa pemimpin tidak harus ada satu jurang yang begitu besar, jurang yang begitu lebar antara pemimpin dan juga rakyat, khususnya orang muda. Kerana kalau kita lihat, mungkin ada orang mengatakan bahawa kita perlu ketengahkan ramai wakil rakyat yang orang muda. Itu saya setuju. Tetapi wakil rakyat muda saja tidak mencukupi kerana mungkin orang ataupun wakil rakyat yang calon-calon diketengahkan ini akan terdiri daripada orang muda, tetapi mereka mungkin tidak memahami orang muda. Tapi kalau orang yang mempunyai umur yang mungkin 60-an, saya ambil contohlah yang amat berhormat Ketua Menteri kita sendiri, Datuk Seri Rustam, walaupun beliau berumur 62 tahun, tetapi beliau boleh berbasikal mengelilingi 28 dun ini dalam masa 2 hari. Saya fikir ini sudah cukup teruja bagi orang muda melihat bagaimana orang yang walaupun calonnya itu tidaklah di kalangan orang muda, tetapi dapat menyahut ataupun menjiwai aspirasi orang muda itu. Saya rasa itu yang lebih penting. Shashi, bagaimana Shashi pula lihat pada saluran 3 anak-anak muda? Kita faham kehendak dan aspirasi mereka, tetapi pada masa sama mereka ingin melihat ahli-ahli politik ataupun calon turun ke padang tak dilihat elit. Mereka tidak mahu baju linen turun ke padang. Mereka ingin lihat baju t-shirt turun ke padang. Macam mana tu? Nak dekat di hati. Untuk adakah strategi kempen kali ini perlu lihat kepada tiada langsung jurang-jurang yang bersifat elitis seperti yang kita saksikan sebelum ini? AK and Ash, actually kalau kita lihat isu ini ya, memang benar cakap saudara Rafi. Pemimpin-pemimpin di negeri Melaka, khususnya Datuk Ali sendiri, cara pemikiran, cara dia membawa dirinya kepada golongan belia adalah sungguh begitu magnificent. Sebab dia boleh bertutur dengan semua golongan belia di negeri Melaka tanpa ada jurangnya. Dan isu ini harus dibawa oleh lain-lain pemimpin. Kerana generasi muda, dia suka bila dia duduk dekat kedai kopi, ya, kalau seorang pemimpin YB ke datang, dia hanya perlu tepuk je. Macam, kau baik. Itu yang mereka perlukan. Itu adalah sentuhan yang jarang kita lihat. Tapi setakat Melaka, saya percaya kebanyakan YB kita dapat berinteraksi dengan ahli-ahli belia kita. Kalau kita ikut pecahan etnik, belia-belia generasi Y dari etnik India bagaimana? Dari etnik India, saya percaya isu dia adalah sama. Kita nak diri kita difahami. Kita nak diri kita diberi perhatian. Dan semua golongan belia, itu yang mereka nak. Mereka bukan nak lihat seorang YB cakap, YB, selamat petang YB, Datuk. Mereka tak nak tu. Mereka nak seboleh-bolehnya pemimpin mereka datang tepuk dan berkenal. Seboleh-bolehnya cuba memahami apa yang mereka nak, nama mereka. Small issues which is very important. Isu lokal versus Isu nasional. Rafiq, Apa pandangan saya? Ya. Saya melihat isu lokal ini juga memainkan peranan penting sebalik isu nasional lah. Isu lokal yang lebih dekat di hati anak-anak muda Melaka adalah isu lokal. Saya fikir dalam konteks negeri Melaka ini, isu lokal begitu dekat di hati orang muda. Seperti mana saya kata tadi, kita di Melaka ini begitu agresif. Saya tengok Ketua Menteri kita dan juga barisan kepimpinan negeri Melaka begitu agresif mengadakan program pembangunan belia lepas satu-satu. Saya sebagai orang muda tak mampu nak kejar
semua program yang diaturkan oleh kerajaan negeri untuk orang muda. Jadi saya fikir isu nasional seperti demonstrasi jalanan ni, saya fikir secara peribadi saya dah lakukan sedikit survey kepada rakan-rakan, mereka tidak begitu berminat lah, saya fikir, nampak. Rafiq, tidak begitu berkesan. Soalan favourite AK. Kali berapa? Kali pertama keluar mengundi, kali kedua keluar mengundi tak? Kali pertama saya mengundi. Jadi kalau kali pertama nak keluar mengundi ni, nanti nak pangkah orang yang masuk kali PRU 13 kali kedua. Okey. Yang kali kedua nak keluar mengundi, yang tak lama lagi ni, nanti nak keluar pangkah ni, nak cari orang yang macam mana? Nak cari orang yang macam mana? Nak pangkah orang macam mana? Kriteria. Sudah tentu saya nak cari orang calon yang mempunyai karisma, yang mempunyai pelajaran dan juga mampu mendekatkan diri seperti mana Shashi kata tadi, tidak ada jurang antara pemimpin dan juga rakyat, orang muda. Dan saya lihat yang paling penting sekali ialah keikhlasan. Dah bukan berasaskan parti. X factor macam mana Shashi nak mengundi? X factor calon dia macam mana? Dari Shashi pangkah. Bagi saya senang saja. Mungkin kehendak saya tidak boleh dipenuhi oleh semua orang. Tapi yang penting seorang yang boleh mendengar apa yang saya nak. Itu saja. Kalau dia boleh perform, dia mempunyai kebolehan untuk mendengar apa yang kita nak. Alright. Saya percaya seorang pemimpin seharusnya seorang yang mempunyai satu kebolehan untuk mendengar dan give back feedback to our opinions. Responsif. Kalau calon tu nanti kalau nak cari yang pangkah itu berdasarkan parti ataupun memang calon itu sendiri. Kriteria yang bagaimana Shashi lihat? Adakah anak muda pergi mengundi, dia akan pilih calon atau dia pilih parti? Orang muda kita. Saya rasa orang muda sekarang lebih kepada calon daripada parti. Saya melihat kedua-duanya penting, kerana kalau calon itu ada kualiti tetapi hala tuju parti kabur, tidak jelas dan begitu tidak membina, saya fikir itu tidak akan dipertimbangkan oleh orang muda. Tapi yang penting orang muda perlukan calon yang berkualiti dan juga hala tuju parti jelas untuk kepentingan agama, bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan individu. Perjuangan itu. Kita ada 2 minit kita. Kita ada soalan terakhir kepada Shashi. Menjelang pilihan raya, mungkin expectation jangkaan orang muda kali ini mungkin berbeza dari pentas-pentas sebelumnya. Bagaimana Shashi boleh meramalkan yang berlaku pada pilihan raya umum kali ini? Maksudnya participation anak muda tinggi atau bagaimana? Saya rasa dalam 2008 orang muda sudah banyak participate dalam general election. Dalam 2012 ini saya sesungguhnya percaya participation mereka will be more active than 2008. It's only that in 2012 saya percaya orang muda kita will be more practical in their voting system. Terima kasih banyak sudi bersama kami di Medan Ikan Bakar Muara Sungai Duyung ni. Terima kasih Shashi Kanan, Exco Majlis Belia Melaka. Yang juga seorang peguam dan juga Rafiq. Muhammad Rafiq Nazamuddin, Presiden Pertubuhan Belia Pemikir Muda PPM. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami. Baik, sekian saja PRU dan Gen Y buat kali ini. Terima kasih kepada tuan rumah kita. Tuan rumah kita, bos Medan Ikan Bakar Muara Sungai Duyung telah sudi bagi kami duduk lepak kat sini, Ustaz. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain pula dalam PRU dan Gen Y. Teruskan bersama kami hanya di saluran berita segenap dimensi. Saya Ashwa Ismail. Saya Syufzan Jari. Assalamualaikum dan salam hormat.